Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya Syed Syariman bin Syed Ali di Universiti Sultan Azlan Shah untuk subjek WKU 6022 Penulisan Akademik. Untuk pengenalan diri saya, nama saya Muhammad Faiz bin Mat Johari, nombor metrik I20104645. Tajuk yang saya ambil daripada buku Wacana Pemikiran Islam ialah antara ikhtiar dan tawakal. Untuk pengenalan, pada 15 Mac 2020, Mesyuarat Jawatankuasa Muzakharah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) telah memutuskan bahawa semua aktiviti di masjid atau surau, termasuk solat jemaah dan solat Jumaat, ditangguhkan bermula 17 Mac 2020 sehingga 26 Mac 2020. Hal ini telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Pada ketika ini, ini adalah permulaan kepada rakyat Malaysia untuk menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan dan disusulilah dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat dan sebagainya. Untuk wabak yang pertama kali muncul di Wuhan telah menyebabkan ribuan mangsa meninggal dunia. Bukan sahaja di Wuhan, malahan di seluruh dunia dapat disaksikan oleh kita. Ramai orang yang jadi mangsa kepada penyakit COVID-19 ini. Hal ini telah memberi tamparan hebat kepada dunia bahawa perkara ini tidak boleh dipandang remeh. Namun masyarakat Malaysia malah merasakan diri mereka itu kebal dan tidak mempunyai kesedaran untuk benda masalah ini. Ada yang antara mereka yang dah pakai yang diperintahkan untuk kuarantin pun masih lagi belum kuarantin. Dan ada yang masih merayau di luar dan sebagainya. Untuk ikhtiar kuarantin. Ikhtiar kuarantin ni dulu pun dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Menerusi sebuah hadis, baginda bersabda yang bermaksud, jika kamu mendengar penyakit taun di suatu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Jika ia berlaku di suatu tempat yang sedang kamu berada di situ, jangan kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So apa yang dekat sini, apa yang kita boleh dapat, so kalau kat situ, kat satu tempat tu ada dilanda penyakit, so kalau dah kita ada di tempat tu, kita jangan keluar supaya, dan kalau kita di tempat yang lain nak ke tempat tersebut, kita perlu elakkanlah untuk apa? Untuk kita hentikanlah penyebaran penyakit tersebut. Di sini mengajar kita agar kita berusaha sebelum bertawakal kepada Allah. So dekat sini kita dapat lihat, sebelum kita bertawakal, kita perlu berusaha dulu. Usaha kita apa di sini? Usaha yang dititikberatkan oleh kerajaan ialah di mana mereka minta kita untuk berada di rumah ataupun kuarantinkan diri kita jika ada gejala dan sebagainya. Sunatullah ataupun law of nature yang merupakan satu sistem yang Allah telah buat untuk memudahkan manusia berinteraksi dengan alam dan merupakan sistem peraturan tabi'i yang tetap. Sebagai contoh, kertas kalau terkena api ianya akan terbakar kerana sifat api ialah membakar. Namun perkara ini boleh berubah mengikut kehendak Allah. Sebagai contoh, kalau kita kalau ikut logik akalnya, kalau kita jatuh daripada tingkat 70 contohnya, kalau ikut logik akal kita akan mati. Namun kalau Allah Allah mengkehendaki dia selamat, maka ianya akan selamatlah. Itu ianya boleh berubah mengikut kehendak Allah. Sebagai manusia yang kerdil, kita tidak hanya boleh berserah menanti kebinasaan, tapi kita perlu usaha, doa dan tawakal. Bagi format kutipan ialah APA style. Manakala kaedah kutipan terbahagi kepada dua, iaitu secara langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung ialah susunan asal tanpa sebarang perubahan, manakala kutipan tidak langsung ialah ringkasan atau ungkapan pendapat orang lain dengan menggunakan bahasa dan gaya penulisan sendiri. Di slide sebelah saya akan tunjukkan contoh. Antara contoh kaedah kutipan langsung yang saya dapat daripada internet ialah yang boleh dilihat di bahagian atas. Manakala contoh kaedah kutipan tak langsung daripada buku Wacana Pemikiran Islam dalam muka surat 82 peringkat yang keempat di bahagian bawah. Itu sahaja untuk pembentangan daripada saya. Jika ada apa-apa soalan, boleh PM saya di Facebook Faiz Mat Johari, ataupun boleh WhatsApp saya di 0195958199, ataupun boleh di IG saya AZ263. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.